أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقربتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدئ شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مدلي السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala hari ini 3 Rejab ke 2 Rejab? 4 Rejab dah. Khilaf dah ulama. Ni cepat raya. 3 ke 4 ke 5? 3. Maka berkhilaflah ulama-ulama di Prima Al-Aziz. Hari Sabtu 1, hari Ahad 2, hari Isnin 3, hari ni 4. Hari ni Isnin. Nasib baik ingat. Orang pencing ingat apa? Sebab duit pencing masuk bila? 4 hari lagi? Patut dia kira. Patut dia kira. Jadi di antara amalan doa yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah barikana fi Rajabin wa Sya'ban. Ada baca Rajabin, ada baca Rajabah. Dan setengah tu tulis Rajabin, ada kata Rajabah. Sebab yang balas ada sebab ia tak mengubah makna apa-apa. Situ dia pergi kepada kaedah nahwu surah, iaitu sama ada mamnu' min as-sarfi macam fi Makkah. Dia tak sebut Makkati, tak boleh. Ustaz sebut fi Makkati Mukarramah, fi Makkah. Walaupun kalau ikut kaedah dia boleh dia kena bagi di bawah, tetapi dia dikecualikan. Maka kaedah Rajab pun sama, fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Pertama minta berkat bulan Rajab, minta berkat bulan Sya'ban. Tapi bulan Ramadan Nabi tak minta berkat. Balighna Ramadan, mutulu sampailah kami semua ke bulan Ramadan. Sebab apa dia tak minta berkat bulan Ramadan? Sebab dia berkat dah. Sudah maklum dia darurah, sudah dimaklumi bulan Ramadan tu bulan berkat, tak payah minta berkat. Bulan tu lah bulan keampunan, bulan tu lah bulan membaca Quran, bulan tu bulan tadarruh, bulan tu bulan orang sembahyang rajin sembahyang 20 campur dengan 3, 23. 8 campur dengan 3, 11. Rajin jugalah daripada hak biasa lah. Bulan tu lah bulan rajin baca Quran. Dia tak pandai nak kita tadarruh juga. Sama ada niat nak dapatkan hasil kan mereka juga umum. Tu lah. Waktu mu punya pasal aku tak tahu. Niat hakmu sendiri bukan aku. Niat kita sendiri kita dengan Allah Ta'ala. Mu nak sombong mu nak rasa tak jujur, mu tak ikhlas, mu punya pasal, mu tak sekusyuk, mu pasal, mu jawab Allah Ta'ala. Mudah je. Kalau kita buat ikhlas betul-betul kerana dia, mu dapatlah habuannya. Tapi kalau buat nak tunjuk-tunjuk ke orang saja, kita sendiri. Kalau kita fikir logik, aku nak tunjuk apa nak kat orang?
Orang lain pun sembahyang tahajud juga pakai lebih banyak daripada aku. Aku dua rakaat aku cukup lah pula. Tapi kita buat tu betul-betul kerana dia. Dia bukan nak suruh bila rakaat tu banyak dah. Dia nak bila tahap mana hatimu khusyuk kat dia, membuat tu kerana dia. Bukan kerana syurga, bukan kerana pujian manusia, bukan kerana lain. Ada. Tapi bangun kecing malam pukul 4.30 ambil air semaya tak tengamuk aku ni. Kecing saja. Tiba-tiba tak tunduk 2 rakaat. Kita fikir sendiri. Kita sendiri yang fikir benda tu. Tak payah nak tunjuk kat orang. Fikir dia bagi aku nafas sampai aku boleh bangun semula. Tangan aku boleh bergerak, mata aku boleh melihat, telinga aku masih boleh mendengar. Takkan aku tak boleh tunduk kat dia 2 rakaat. Kita fikir gitu. Kita fikir. Jadi bila kita fikir tu, kita buat lah. Kita buat apa nak tunjuk kat orang. Tak payahlah buka lasir sebelum tengok rumah Haji Daud gelap ke cerah. Dia semaya dan dia gelap. Dia tengok Haji Daud tak bangun lagi kata ni. Dia tahu Haji Daud. Kalau tengok Imam Muhammad, dia orang muda ikut dia lah bangun pukul berapa. Dia tak payah pakai lampu. Dia cahaya muka tu cahaya dah tu Imam. Ngapa Quran lagi? Kita ni hafal juzuk 30 pun tak habis, dia 30 juzuk. Besok. Jadi kita buat, kita fikir, ya Allah, apa salahnya aku tunduk kamu 2 rakaat? Tu gitu. Tak ada fikir yang lain. Jadi Allah tak nilai banyak ratus keadaan. Ini betul-betul ikhlaskan aku. Tak ada niat nak menunjuk, buatlah. Dia tunjuk apa kok kan? Orang lain pun buat juga. Jadi kita buat ni kerana dia. Lepas tu tidur lah. Dia bagi semua dah kita. Semua benda dia bagi dah kita. Nyawa, makan, minum. Kalau dia tak bagi kat kita, tak ada apa-apa. Pergi kat kita ni. Tak ada apa-apa lah. Satu. Jadi rejak ni boleh untuk tamu ibadat. Kita koreksi perbetulkan, correction. Mana-mana yang kita terkhilaf, kita betulkan pada bulan ni sebab nak masuk Ramadan Al-Mubarak. Sebab tu Nabi tak minta keberkatan Ramadan, sebab Ramadan tu berkat. Yang kedua, di bulan ni juga Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bukan wajibur ni ada tu dia sambung wajibur ni, confident tu, tapi confident level dia tinggi. Relax je. Apa dia? Rabbighfirli warhamni wajburni. Okey kemar. Antara 2 sujud ke? Itu antara 2 sujud bos. Kopi confident level dia tinggi. Okey dia jawab dia berani khalasnya antara dia dah buat lah. Habis aja jawab confident lah wa tub alayya. Itu kan satu tu je. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Hai Tuhan, maafkan aku. Hai Tuhan, kesianlah aku. Hai Tuhan, balik semula aku. Tub ni maksudnya kembalikan semula aku pada zaman aku dilahirkan oleh ibu aku. Fitrah. Maksudnya suci semula lah aku, ya Allah. Rejak ni masuk sampai masuk Ramadan. Cuci semula aku. Tub alayya. Menerima taubat aku, maknanya kembali semula aku seperti anak-anak kecil yang tak ada dosa. Banyak. Ulama kata 70 kali lepas subuh, 70 kali lepas maghrib ataupun lepas asar. Duk gini ya, baca selawat. Alhamdulillah selawat tu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini bila siap-siap ni. Tanya tak ada. Dalam hal kita menada, minta sungguh ni. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbighfirli warhamni. Sekejap lah. Kau dah kita dah biasa kejap lah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Hai Tuhan, maafkan aku, kesianlah kat aku, kembalikan aku semula. Hai Tuhan, maafkan aku. Ulang 70 kali gitu. Allah, tak ada 2 minit. Tapi baca betul-betul. Kalau kita baca betul-betul, hayati betul-betul, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli. Kita buat macam kita berdialog ni. Hai Tuhan, maaflah aku. Hai Tuhan, kesianlah aku. Hai Tuhan, kembali semula lah aku seperti aku anak-anak bersih dalam hati kita. Ni bulan ni. Ni bulan yang kita minta dengan Allah Ta'ala, minta dia kesian, minta dia ampun, minta dia balik semula kita kepada hak asal kita tak ada dosa.
Sebab kalau kita pergi sekarang ni, kalau kita mati sekarang ni, biarlah mati kita dalam keadaan kita meredai dengan takdir Allah, dan juga kita Allah redha dengan kita. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Baik. Tu kita boleh rejak lah. Dan lagi ni boleh rejak juga banyak lah puasa-puasa sunat. Sekurang-kurangnya ambil 3, 13, 14, 15 pun tak apa, ataupun ambil Isnin Khamis pun tak apa, ambil hari pertama, kedua, ketiga dan sampai ke 10 pun tak apa. Adapun puasa-puasa yang ada sebab ataupun ada dipanggil history dia sendiri, maka dia tak perlu ada kapit. Maksudnya kalau kita puasa katalah hari Sabtu pun, satu hari bulan Rejab, dia tak perlu pengapit hari Ahad. Sebab dia satu-satu je. Kerana satu Rejab, serta kerana Isnin tak payah kapit dengan Selasa, kerana Khamis tak payah kapit dengan Jumaat. Payah tak kapit tak? Partner tak perlu. Kalau kita buat hak biasa tanpa peristiwa apa-apa, tanpa history apa-apa, kita kena kapit. Sebab dia akan sama dengan puasa Yahudi kan tidak? Yahudi puasa sehari, dia katalah puasa hari Ahad, Ahad lah, jadi sama. Jadi Nabi SAW kata tak boleh sama dengan ni. So kita gabungkan sama ada satu Ahad ataupun Ahad dengan Isnin. Sebab tak ada apa-apa, puasa saja. Tapi kalau puasa kerana 1 Muharram, kerana 9 Muharram, kerana 10 Muharram, walaupun sehari sekali je kena itu, walaupun Ahad tak perlu ada Isnin. Kalau dia satu tak perlu ada Ahad. Sebab dia dah ada sebab kita puasa. Kalau puasa tanpa sebab yang sunat itu saja perlu ada pengapit supaya ada partner dia, supaya dia tidak kesamaran dengan puasa orang Yahudi ya. Jadi ya Rejab sama juga dengan Muharram, dia tidak ada partner, tak apa. Kalau ada partner lagi okeylah, kalau berturutan dengan Isnin, Khamis dan sebagainya. Baik. Kita sambung lagi dalam adab-adab kita dengan taulan atau sahabat yang kita baru kenali. Dan jangan engkau bercampur. Okey. Sambung yang lepas, dan hendaklah engkau mendengar dah habis, dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fiqh pada zaman ini, apatah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah. Maksud jangan bercampur ni, jangan duk sibuk sangat dengan ulama-ulama ataupun ahli fiqh yang mementingkan benda khilafiyah. Duk serabut masalah doa kuno, duk serabut masalah zikir lepas sembahyang, duk balah nak baca kuat kalau mata pelahan zikir. Tu tak payah kita ni sibuk sangat dengan dia. Malah nak sebutlah, panas-panas diri tengoklah. Benda yang telah lama disebut oleh ulama kita mazhab tak payahlah timbul semula sampai sekarang. Ulama dulu dah bahas dah. Ulama mazhab dah bahas dah. Sentuh dengan isteri batal air sembahyang pada mazhab Imam Syafi'i. Tidak batal pada mazhab Maliki sehingga mendatangkan syahwat. Tidak batal pada pandangan Imam Hanafi sehingga syahwat dan mengeluarkan air mazi. Tak payah bahas dah. Cuma sebut orang semula boleh. Tak payahlah kita nak bahas semula macam kita ni pandai lebih pada dia orang. Tu maksudnya. Begitu juga masalah kunut. Begitu juga masalah khilafiyah, apa ni, zikir jahar, zikir kuat, zikir perlahan. Ulama dulu dah bahas, kita tak payah bahas. Mu nak ikut, mu tak nak ikut sudah. Ni kita duk balas pasal khilafiyah, siapa tak datang jemaah. Kalau tengok yang tu datang dulu, aku tak boleh tengok muka dia. Aku tak boleh tengok muka dia je. Allah, nak takbir ketak. Ada. Hak ni pun ingat aku dia sore ketak. Apa ketak juga lah sekali dulu balik semula. Mau balik tak hari. Apa? Bodoh ke bodoh? Bodoh ke bodoh? Dua-dua bodoh ni. Bukan bodoh yang cerdik, bodoh ke bodoh ni. Mu nak balas apa masalah tu? Mu akidah yang satu, Quran yang satu, mengucap yang satu, Muhammad yang satu. La ilaha illallah. Bodoh ke bodoh ni? Kesian. Dulu ni dia duk balas ni. Mu jangan bercampur sangat ni buat ni, takut mu jadi haru biru dia panggil. Pergilah rumah Allah. Mu nak balas lepala, mu nak mundi apa, mu nak baju warna apa, mu punya pasal. Tapi selagi benda tu mengarah kepada agama, wajib mu setuju, wajib mu sokong. Tu cerita dia. Mu tak setuju mu sokong, mu jawab dengan Allah Ta'ala.
Siapa tak siapa jemaah tengok bayar pun tak boleh. Nak pergi kat masjid dah tak boleh masuk. Payah pakai dia tak tahulah. Apa JMB baru ni boleh ke tak boleh? Tahu tak ni? Bala dulu Syekh. Saya jerkah Nepal tu tukar jadi Sepanyol baru boleh masuk. Ada aku jerkah bahasa Kelantan dia tak faham. Bahasa mak masuk majan. Dia pun tengok atas aku. Bokok pakai. Dia pun tengok. Sana. Daftar pokok semaya tu. Tempat tu email tu kosong tepi dewan. Dia kata parking tak ada. Buka. Lepas tu sekali tu lagi pakai tak lagi. Lepas tu kerak saya dengan furqah lah. Kita nak tukar-tukar angin, nak rasa. Sebenarnya tu je. Tak lagi dia nak harap-harap boleh lah. Orang susah nak semaya. Dia takut belok parking lah. Allah pun cerita. Orang semaya sekejap je. Allah. Dia tak bagi. Sini saya bayar. Kan saya kata, tak boleh Islam pun tak. Surau. Tak faham tu. Semaya. Solat. Bawa solat. Buatnya. Surau tak faham surau. Mereka tahu surau sini tempat dia ada. Surau ni. Kita semua sebenarnya surau. Dia tak faham tu. Ni semayang. Semayang dia. Ajak Kelantan sikit. Saya sekali hantar pergi budu. Dia hirup budu dia. Biar lidah tu jadi lidah budu. Semayang dia. Solat. Ya. Terus buat apa dia faham. Tapi sini okey lah. Tapi keselamatan tu jamin juga. Bukan kata orang datang semayang tu orang masuk rumah orang, curi rumah orang. Betul lah keselamatan. Tapi tengoklah kalau muka ahli syurga macam ni tak kena mencuri lagi. Agak-agak lah. Kata MyV sebut itulah tujuannya sebenarnya warna pink dengan VJS sebelah. Dua biji tu bawa ke sini pun. Dia dah hafal dah. Sana dah bagi tahu dah. Aku ustaz duk mengajar sini. Buat bodoh. Tak tahulah. Harap-harap okey kot lepas ni. Okey. Maknanya kalau kita sibuk dengan ulama khilafiyah duk balas pasal tu, kita tak maju, tak ke depan. Kita makin mundur. Tak nak balas. Pasal itu lagu ni. Ginilah. Kalau imam mazhab ulama buat dan kita ada masuk untuk buat berzikir dengan Tok Imam, suara kuat, buatlah. Kalau kita tak sempat lagi nak pergi kerja lah, tak apalah. Habis sembahyang Jumaat, wirid zikir sikit. Iyalah, lepas tu kita kata atas motor tak kisah pun. Induk baloh, apa patut lebih doa sesak masuk neraka. Allah, mudah sangat sesak masuk neraka. Macamlah neraka kau pegang kunci. Aduh, kita nak semua neraka pun kita nak dia Allah, sesak masuk neraka. Takkanlah aku wirid dengan Tok Imam, baca doa dengan Tok Imam, baca talqin Yasin mulai Jumaat masuk neraka. Logik. Kita fikir logik pun kita hidup kan berpijak di bumi yang nyata, tak ada main atas angin je. Dah kita wirid zikir, tak ikut Nabi. Siapa kata tak ikut Nabi? Man amila amalan laysa fihi amruna fahuwa ruddun. Barang siapa yang buat suatu amalan yang tiada urusannya dengan kami, maka kami tolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud tiada urusan dengan kami? Laysa fihi amruna. Mana tidak ada kena mengena langsung dengan kebaikan, tak ada maslahah, tak ada usul syariat, tak ada kebaikan pun. Hanya itu kami tolak. Tapi selagi ada maslahah, ada kebaikannya, kami terima je. Kenapa kamu terjemah sempit sangat? Semua hak Nabi buat je kamu kata boleh buat? Tak boleh. Khulafaur Rasyidin pun banyak buat bid'ah. Dan Imam Syafi'i pun dah sebut dah bid'ah ni ada dua. Bukan tak nak bagi derhaka kat Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i ni orang alim. Bukan orang kalai-kalai biasa. Imam Syafi'i ni orang hafal Quran, orang hafal hadis. Umur sampai tahu tu hafal Quran dah. Hadis satu kira lah 80,000 hadis. Tak nak bakal lah. Tak nak bakal. Imam Syafi'i pun kadang-kadang tak betul dia manusia. Kalau dia tak betul, mu lagi tak betul. Sebab mu kata dia tak betul, dia tak betul. Kalau orang mari kampung kita lah, kita pergi ke kawasan rumah dia tu, siapa-siapa je kawasan rumah dia tu, dia duduk mengupak kat orang tu, duduk cerita orang tu jahat, orang ni jahat. Dia jahat. Mudahnya. Kita pergi nyewa di sini, kita sewa kata belok B ke sini. Hak dia bilang kata, oh dia tu jahat tu. Hak ni dia tu kat belok kucing ni berok alas lepas orang. Hak ni semua orang jahat, dia seorang betul, dia jahat. Mudahnya.
cerita jahat orang, dia lihat. Dia boleh nak cerita jahat orang, benda tu dah maklum bidarurah. Contoh, tulis dah wanted pencuri duit tabung. Contoh muka dia lah, kita boleh cerita. Ni yang telah dikenal pasti oleh polis, memang dia ni kaki curi. Pakai tengok basikal tak kunci motor tu, kunci jaga bahan dia ni. Dia duduk blok sebelah. Blok B, ikat 15,000, tangga ke 76,000 contohnya lah. Nak sebut hak takut kena rumah orang, sebut hak tak kena. Tak, dia nak kata ustaz tuduh je, contohnya gini. Itu boleh. Fir'aun boleh sebut, Haman boleh sebut, sebab benda tu maklum di darurah, dah tahu dah. Kalau kau tak tahu, dengar CP-CP jangan buat hal. Mana mu jahat. Tu kaedah dia. Mudah yang nak kenal. Jadi ni pun sama lah. Imam Syafi'i tak boleh pakai. Kalau Imam Syafi'i tak boleh pakai, musuh pakai mu. Mu dengan Nabi panggil tak dengar apa. Bukan 3 putus tiang elektrik. Entah mana-mana entah. Nak suruh pakai kau tu. Imam Syafi'i tak nak pakai. Imam Syafi'i dekat dengan sahabat apa? Satu lapis je. Imam Hanafi atas dia. Sahabat Imam Hanafi. Hanya Imam Hanafi sebab berguru dengan sahabat. Sebab tu namanya tabi'. Sebab berguru dengan anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya sahabat. Tu anak murid Nabi. Imam Hanafi seorang. Imam lain tak dapat. Nabi dekat lagi lah. Tu imam sah pertama, sah kedua, sah ketiga. Sah ketiga dia nampak lagi pergerak ke Muhaimin. Belakang langsir, belakang pintu, nampak pergerakan dia? Tak nampak dah, jauh sangat dah. Jadi orang pertama nampak pergerakan Rasulullah, namanya sahabat. Dia nampak sahabat, namanya tabi'. Dia nampak tabi', nama tabi'. Kalau yang ke-4, 5, tabi'. Siapa kat presiden sebelah di kat ustaz ni. Tak nampak lah tu imam. Sebab tu zaman dulu masa tak ada speaker ni, tak ada membesar suara, dipanggil mubalik. Hari Jumaat 10 sah, 1 mubalik. 10 sah, 1 mubalik. Sebab apa? Sebab nak supaya dengar pergerakan tu imam. Tu imam takkan nak suara dia juga. Tu imam suara biasa je, bukan katok tuan tak ada suara dengar. Kodok. Cari tahu tak ada. Tu imam sikit. Allahu Akbar. 10 sah dengar lagi. Hana bersama. Allahu Akbar. Hana dengar pula. Allahu Akbar. Hana pula. Allahu Akbar. Tu panggil mubaligh. Penyapa. Maka makin jauh, makin sayup. Dia macam tu. Makin jauh, banyaklah kemungkinan akan berlaku. Dia tu masuk tak sedap. Yang kedua tu, dia tu masuk tak sedap langsung. Kalau yang keempat tu, dia tu masuk tak sedap, masih perak. Kalau dia kata masih perak, hanya tuan. Kalau dia kata masih perak, manis letih. Last sekali, hujung sekali, tu kan masa tu tak ada dah balik Thailand. Kalau jauh sekali, tak ada apa-apa, selesai. Dia tak akan sama. Dia akan jauh. Tapi kalau dekat tu, insya-Allah selamat. Jadi kita ikut dekat lah. Jangan duduk sibuk sangat dengan ulama-ulama khilafiyah dan perdebatan. Kalau suka debat pun tak jauh. Kita nak ulama nak menuju ke arah kebaikan. Dan ulama tu, ulama nak tengok baik ke tak baik dia, ulama yang dibenci oleh orang musyrik, yang dibenci oleh orang kafir, yang dibenci oleh orang munafik. Itu betul. Sebab dia menyatakan kebenaran. Kebenaran ni kok mana pun kita suka. Sebab tu Nabi SAW sebut qulil haq walau kana murran. Sebab apa? Untuk menyatakan kebenaran itu memang pahit. Payah nak kata kebenaran, lebih-lebih lagi di depan imamun jairun, di atas pemimpin yang zalim. Tak berani kita buat. Tak payah pemimpin yang usah. Ketua jabatan kita je. Kau salah, tapi kalau dia kata nak beta mikir banyak kali. Bukan macam tu sebenarnya. Saya nak pukul mana pun kamu berkumpul di sini pukul 1:30 hari. Panglima datang, kau tak datang, kamu semua berkumpul 1:30 hari. Zuhur 1:30. Tunggu tak sampai. Tunggu tak sampai. Pukul 2, pukul 3, pukul 4 tunggu. Sanggup tak semayang? Yang dia berlagak waruk lah, ramai dah. Masa subuh dulu tak semayang sebab menunggu. Iya. Lepaslah ustaz seorang. Apa kata orang lain? Ustaz nak masuk surga seorang-seorang, kita masuk neraka.
Sebab kita seorang lepas ke semayang, orang semua duduk nunggu. Ustaz berani ke? Bukan berani. Ustaz takut kau nak lagi. Biarlah berlaku apa-apa pun. Sebab kita tengok, pukul 1 ni, pukul 1. Pukul 2 ni, pukul 2. Dalam hati semua nak, tapi berani tak berani. Sebab tu Nabi SAW kata, di depan pemimpin yang zalim, berani kau nak mengatakan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Takut. Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal, berapa lama duduk dalam penjara? Lama duduk dalam penjara tu. Sebab apa? Sebab dia berlainan fatwa dengan pemerintah pada ketika itu. Pemerintah kata lain, dia kata lain. Tak betul tu. Tak betul tu. Tak betul tu Sri, Tan Sri tak betul. Saya bertanya macam ni. Engkau ni ikutlah kehendak aku. Tak boleh hukum Allah Ta'ala tak boleh ikut. Dia penjara. Kenapa penjara? Tu betul ulama. Dia berani. Ulama yang benar-benar menyatakan kebenaran. Sebab itu Nabi SAW menyebut qulil haqq walau kana murra. Sebab ada katakanlah kebenaran sekalipun pahit. Sebab nak benda nak bagi tahu yang benar tu memang payah, memang pahit. Takut nak sebut. Nak sebut hukum hudud satu ketika dulu, nak sebut hukum hudud pun takut tu. Lillahi ta'ala nak sebut hudud. Sudah. Sebut hudud nak buat hijau. Sebut hudud nak buat hijau. Apa kena mengena hijaunya hudud? Tak ada kena-mengena langsung. Cuma dia dah baca ayat tu selalu. Kita pun dah takut ayat tu. Hudud tak ada kena-mengena dengan pati hijau lah. Dia hukum Allah Ta'ala. Termaktub dalam Al-Quran. Al-Quran tu juga biru baca. Al-Quran tu juga merah baca. Al-Quran tu juga kuning orang baca. Watilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hukum hudud Allah. Jangan kamu melampauinya. Jangan melampau maksudnya jangan kamu tinggal. Sebab aku dah perintahkan tu. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Mana-mana lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, kena kerak tangan dia. Ikut syarat-syarat tertentu, rukun-rukun tertentu. Adalah kaedah dia. Tapi nak sebut itu pun takut walaupun ketika dulu. Sebab apa? Sebab sebut tu bertukar jadi hijau. Jadi yang kena dibahak tu jam. Tu kita tak nak tu benda-benda macam tu. Sebab kita kena bagi tahu tu. Bukan kena berdebat. Sebab tu orang kata kena debat. Saya tak minat berdebat. Merujuk semula Quran, hadis, ijma' qiyas. Habis itu je. Boleh masa yang aku debat. Aku nak berdebat dengan aku nak prepare banyak benda. Tapi kalau kita muzakarah lain, berdebat ni masing-masing nak menegakkan aku yang benar, aku yang benar. Bila dia kata dia yang benar, dia lebih hebat daripada si B, aku A lebih hebat B, mu telah ada takbur. Kalau mu ada takbur, kalau mu mati ketika itu walaupun ulama serban besar batu durian, jubah labuh berjejak tai ayam, mu tak boleh masuk surga. Sebab orang tak masuk surga kan ngaku ni. Walaupun sebesar zarah ada kibir di hati dia, tak boleh masuk surga. Misqala khardalin minal kibir. Walaupun sebesar biji zarah dia ada hati dia rasa takbur, sombong, mu tak boleh masuk surga. Tak kira lah ulama mana pun. Tapi bila berdebat nak menang mesti dia rasa. Tengok bah. Kalau menang pun dah tengok. Aku dah kata dah. Hujah kita lah. Puak kita guys. Bukan bro dah ni. Guys. Tak sombong lah tu. Tu. Ulama perdebatan. No. Muzakarah cari titik di mana. Kenapa tak boleh nak rujuk kepada Quran dan hadis? Taraktu fikum amra ini. Aku tinggal kepadamu dua benda, kata Nabi SAW. Iza tamaksabtum bihima lan tadilla abada. Kalau pegang kepada keduanya, mu takkan sesat buat selama-lamanya. Itu yang Nabi SAW kata, pesan kat kita. Mudah tak payah kalau nak berdebat. Saya tak minat berdebat. Cari titik dia. Kenapa nak berdebat? Sebab berdebat dia akan timbulkan rasa kesombongan. Aku hebat sebab aku menang. Tengok hujah aku. Kalau kau dah habis, nak buat apa? Nak tunjuk kita hebat? Tak perlu. Siapa belajar ilmu kerana nak menunjukkan kau hebat, tiga-tiga passion semua masuk dalam neraka. Tersebutkan sebelum ni kan, nak sombong, nak tunjuk lepas tu nak mempelekehkan orang yang bodoh, lepas tu nak kemegahan. Tiga-tiga tu Nabi kata semua tu akan semak dalam neraka lah. Yang belajar tu belajar nak tunjuk, belajar nak glamour, belajar nak menewaskan orang yang bodoh, nak kata orang tu bodoh aku cerdik. Tiga-tiga tu dihuman dalam neraka. Itu yang belajar, orang tak belajar tak sendiri. Nah, yang belajar pun kena semak dalam neraka, yang tak belajar masuk surga. Agak-agak lah guys.
Allah, aku tak belajar, aku tak tahu, tak apa, tak tahu dulu lagi masuk. Belum pergi neraka, muka ni berketul dah nak masuk. Sedap ya, tapi aku duduk rumah ni tahu, aku tak tahu, aku tak berdosa. Mu tak tahu tu mu berdosa. Sebelum mu tahu tu mu berdosa dah sebab mu tak ambil tahu. Ingat? Dia kata ada, aku selamat sebab aku tak tahu. Mu tak tahu tu sebab mu tak ambil tahu. Bukan mu orang badui, bukan orang asli tu. Orang asli pun tidak fitrah dah sekarang. Sebab maklumat dah sampai, bukti dia ada handphone. Dia ada maklumat dalam tu. Dulu ya, sebelum tak apa-apa dia fitrah, tak tahu apa satu. Tidak sembahyang, tak ada kata apa. Makanya bertanggungjawab ialah pemimpin untuk hantar mubalik untuk sampai. Kenapa di Longsuk, di Sabah, di Sarawak tu, di Bario Bakalan, dia mubalik Kristian, pikupek sorang-sorang masuk daripada Sepanyol. Saya duduk jaga di Bario Bakalan masuk operasi Sabah di Sarawak. Tengok dia pikupek Longsuk mana cakap orang putih tu, tengok Kristian mubalik dia pun semua risalah Kristian. Orang Islam tak ada masuk masa ketika tu tahun 90-an. Jadi dia tak sampai maklumat. Saat tak sampai maklumat agama, maka dia tak ada apa-apa lah bagi dia. Tapi bila dah sampai video dah ada, telefon pun dah ada, iPhone lagi, baju bagi tak cukup pasang tak ada nak. Luar jin, Dockers buat guys. Dockers kalau main cakap Levi's 501 tiruan, kena apa sabun puluh tu tak mahu dia. Maknanya dia pun dah moden, dah sampai maklumat agama. Jadi kita elokkan ulama khilafiyah dan ulama perdebatan. Elok sebab takut kita rosak. Kalau kita memang ada kepakaran dia tak apa, kita boleh tolak balik. Tapi kalau kita tak erti, kalau kita dengar berdebat, akhir sekali kita pun cenderung kepada ustaz ni, ataupun ustaz ni, ustaz tu tak boleh pakar. Kok ni betul. Sebab kena dengan jiwa kita. Ustaz ni betul ni, ustaz ni bagus, cara dia masuk tu kena. Kita orang-orang muda jangan kata rokok tu haram, kena kata tu haram. Bau betul. Aku duk tanya ustaz ni apa ni bagus sekali dalam ramai-ramai. Habis termasuk aku yang kena tolak belaka. Sebab aku tak suka rokok, jatuh dia tak. Walaupun aku kata makruh pada asal tak, dia nak kata ustaz tu dia kata harus ataupun sunat isap rokok. Dia cari juga ustaz suruh kata sunat, sebab ustaz tu isap rokok juga. Bau stok kepala dia tu, bau stok kepala guys. Tak boleh macam tu. Hukum is hukum lah. Mu nak isap punya pasal. Selagi dia ada makruh, dia makruh lah. Tapi bila pergi mudarat haram lah. Air ni haram. Tapi kalau minum banyak sampai jadi muntah-muntah, jadi mudarat, haram juga air ni. Cuma asal ni mubah, jaiz, harus. Gitu. Maka jauhilah mereka kerana mereka sentiasa menantikan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka. Kesombongan lah. Hasad tu apa? Jangan. Tak payah duduk dekat sangat. Dengar je lah buat bodoh gitu lah. Mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu. Kalau mau masuk pokok bulan ni, tak payah pakai. Ustaz ni tak lagi entah apa. Ahli sunnah tidak pernah menyatakan mana-mana neraka ataupun syurga kepada orang-orang Wahabi. Tetapi kenapa orang Wahabi menyatakan neraka terlalu cepat kepada orang-orang ahli sunnah? Kebalah tu. Sebab tu kita tak nak ahli sunnah, dia tak ada balah. Mu ikut Quran, hadis, ijma' qiyas, settle. Ulama buat begini, boleh buat. Tak ada ni, mu buat neraka. Mu buat neraka. Nabi tu buat neraka. Ramanya orang masuk neraka. Termasuk Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i duk zikir kuat lepas solat. Itu Ibn Abbas zaman Nabi SAW, dia kata aku tahu surau masjid itu telah berakhir solat subuh bila aku mendengar mereka sedang bertasbih dengan suara jahar, dengan suara kuat. Mana benda tu dah berlaku zaman Nabi SAW. Ketika lagi yang mudah orang mentablik ni, yang mudah membid'ahkan orang dan menerakakan orang. Allahu Akbar. Sian. Kesian kat dia. Mu kata 1000 kali kat aku neraka, aku dah buat amalan syurga, aku tak kisah mana pun, tapi kesian kat kau lah. Sebab kau nak tuduh orang. Kesian lah. Kita kesian. Kita bukan syurga tu luas, bukan kita nak masuk seorang-seorang. Kau duduk seorang-seorang jadi macam kau sumbang lah.
Syukur seorang. Nak apa seorang-seorang? Kita nak ramai-ramai ni. Jumpa Muhammad, jumpa Haji Daud, jumpa dengan Haji Yusuf, jumpa semua ni. Jumpa. Syukur tak sebut Haji dah. Sebut nama dia lah. Abang Syuk tak boleh ikut lah. Tapi bukan macam ni. Comel lagi pada ni. Ni comel lagi. Tapi comel lagi pada ni. Kulit sangat terik lagi pada ni kulit dia. Masa dia umur 25 dulu. Cuba ada gambar umur 25 dulu. Setara mana terik. Panggilan ke kubur tu. Beduk. Orang Kelantan kalau beduk, dia bunyi ketong-ketong-ketong. Ada. Ketek-ketek masuk waktu. Lain ketuk dia, kubur. Oh takut tu. Betul? Takut. Pukul 10 malam, sudah. Lepas tu bunyi buruan tu tak. Orang ketuk. Siapa pula mati. Risau sebab kubur kampung saya tu kubur partner. Minggu lepas orang perempuan, minggu ni orang lelaki. Dia gitu. Sudah. Siapa pula kita tak mati lagi, muda lagi kata abang kita tak mati lagi kita. Ada sama mati. Ayah kan ni orang terlupa kata ayah mati. Kalau ayah mati nak makan apa kita lah. Biasa kan. Dia juga azab. Tomok molek masuk surga.
Mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu, dan mereka sentiasa menyebut keaibanmu apabila engkau luput daripada pandangan mereka. Tak ada kita duk mengumpat. Ni kita tak kenal lagi kawan atau sahabat kita yang baru kita kenali. Jangan sekali-kali kita mendampingi mereka lebih daripada segala-galanya. Maksudnya segala benda kita duk cerita kat dia, meluahkan. Dia macam scammer lah tu. Kita duk luah. Kena yang jenis baik, boleh selesai masalah. Kalau tak boleh baik, dia menangguk di air yang keruh. Kita ada masalah rumah tangga, dia pun dengar dia pun ambil peluang atas apa yang ada, menyebabkan kita pun berlaku perceraian. Syaitan tepuk tangan, dia pun ambil peluang buat. Dan dia pula bukannya betul-betul. Dan dia pun tahu hukum kalau dah membeli di atas belian orang lain, tawar menawar di atas tawaran orang lain, bertunang di atas tunang, hukumnya haram. Ini kan pula dia pergi isteri orang pula. Dia pergi bodek, dia pergi buat cerita, konon-konon dia konseling dan sebagainya. Akhir sekali perempuan tu minta cerai. Bila minta cerai dengan lelaki dia kata ni, dia pun carilah air semangat untuk difasahkan. Ya, dalam hidup kita mesti ada dah yang kita yang mana boleh memalukan, mengaibkan kita. Mungkin kadang nafkah kita tak terberi, mungkin ada terlepas, mungkin layanan kita tidak sama dengan layanan masa muda, mungkin benda-benda tu menyebabkan dia boleh fasah. Maka di atas desakan ataupun motivasi kononnya daripada si A tadi yang ambil peluang tu, maka berlakulah perceraian. Nampak? Sebab apa? Sebab orang yang kita tak kenal, jangan cepat kita meluahkan. Kalau kena caranya, betul. Tak kena caranya, maka dia akan sebut akan aib-aibmu. Dia akan mengupakmu ketika mana engkau tak ada di hadapannya. Dia tu, kamu tahu tak dia tu? Tak boleh pakai. Nampak je kita, aku tahu bini dia lah, aku kenal. Satu pejabat dengan aku, bla bla bla. Laki dia aku kenal, wakil aku semua. Bini dia cerita belakang dah aku. Nampak? Ni, jangan sekali-kali percaya Mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu bila mereka berjumpa sesama sendiri, lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan terus terang menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh meluap-luap kemarahan. Mana dia boleh dah kita dah cerita dah kat dia segala-galanya dah kita cerita, maka bila-bila masa dia boleh mengaib dan memalukan kita. Ketika itu mereka sudah tidak memaafkan lagi sebarang kesilapanmu dan tidak mengampuni apa jua keterlanjuranmu dan tidak menutup keaiban-keaibanmu. Bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus. Mana kesalahan yang kecil pun dia akan ambil dia. Tahu tak? Dia tu pukul 6 dia akan print out Maybank 7 guna kertas kerajaan. Walaupun kertas tu kertas recycle, sebelah tak boleh guna dah, tapi dakwah kerajaan dia pakai. Nampak je lain hitam tu bukan sebab tu duduk lama kecil mana. Tu jahat tak jahat orang ni. Ada nasib baik ada tu. Kau dah kecil manis kak, tak ada apa dah, bawa tidur saja. Nampak? Tu sama lagi cerita. Sebab tu sakit ke apa benda, orang tak nak bagi tahu, orang yang kita tak kenal tu sebab dia. Kita cuma saya nasihatkan dalam grup kita yang kita dah kenal, kita bagi tahu. Sebab apa? Untuk doa, bukan untuk apa-apa, untuk doa. Doa kan. Sebab tu kan sekarang ni walaupun atas stiker, tapi hantar dengan hati lah. Ni semoga cepat semua kira umum. Lepas tu syafakallah, kita sebut aku sakit, aku ni lelaki, dia betul atas syafahullah. Nampak sangat tak betul. Syafaha untuk dia perempuan, syafahu untuk dia lelaki. Aku syafahkan sebab aku lelaki. Jadi syafakallah, mudah-mudahan Allah sembuhkan kamu. Kalau syafakillah, mudah-mudahan sembuhkan kamu perempuan. Maknanya nak bagi tahu, dia hantar stiker tu, tik tu, ikut orang hantar, tak tu, dia tak doa pun.
Sebab tu sekarang ni orang kata kalau ada kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Al-Fatihah dibaca. Itu pun tak baca. Dia baca je Al-Fatihah dibaca. Dia tak baca Fatihah. Memang dia baca Al-Fatihah dibaca je. Kan tu je. Al-Fatihah dibaca, bacalah Al-Fatihah sedekah kepada si mati. La ilaha illallah. Itu pun nak kena ajar juga satu-satu. Aku tak faham betul. Dah sebut lah tu. Sekarang ni kita pun hantar audio suara pula. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman. Kita ambil lah syekh-syekh mana yang bagus-bagus. Dia tutup tak? Tak boleh nanda-nanda. Pulak. Tak baca juga. Orang nak suruh dia doa dan juga hadiahkan Fatihah atau sebagainya. Mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang engkau dapatkan, sama ada besar ataupun kecil. Sebab tu Nabi SAW pesan kepada kita, kalau apa nikmat besar ataupun kecil, kalau boleh soroklah daripada manusia. Manusia kena kita tu, ayo ustaz, kita beli kereta, nak sorok macam mana? Nak sorok macam mana? Beli kereta wildfire besar lah macam tu. Nak sorok tak boleh ustaz. Siapa nak parking payah. Sebab parking masa Yoko Mary, bila parking semua alpak belakang. Sudah. Parking masuk boleh, nak buka tak boleh. Sebab kita pun tak ada besar mana, 80. Tepik, keluar tangan saja. Heret kira ni pula. Berat belah kiri supaya kita boleh keluar. Kita keluar tengok orang sebelah pula nak keluar tak boleh. Jadi Mr. Bing. Macam lah. Macam mana nak buat? Tu hak berlaku tu. Jadi nak sorok tak boleh. Okey, masuk sorok di sini ialah hati kita kena betul-betul kita beli kerana aku ada keperluan. Bukan aku nak menunjuk orang. Aku tak perlu nak tunjuk orang wifi sebiji. Sebab ada orang ada 2 biji. Tak nak tunjuk orang apa alpak. Saya beli alpak, saya beli cash alpak RM65,000. Bukan sebab kayu, saya jual rumah saya di Gadang. Saya pun bodoh masa tu. Saya tahu dah situ akan naik, tapi saya jual. Saya beli rumah tu RM98,000. Konalok. Masa tu murah lah tahun 2000. Saya jual RM200,000. Bodoh lagi lah. Sebab akan datang jadi RM400,000. Kata akan datang apa? Kok akan datang tu dah RM1,000,000. Mulut kira akan datang, kau tak tahu tu. Jadi orang sewa tak bayar, buat apa aku nak pening. Setiap kali dia minta salam 3 beradik. Salam ni 3 main. Cuik tak. Salam je tak. Adik-beradik kononnya. Adik-beradik juga. Wow, menuduk rumah aku free tak bayar. Dia ada sebulan tak bayar. Jeng. Tak. Buat buah, salam buah. Ayah hendak kau abang dia lebih kurang. Aku berdua apa? Bayar sewa tu. Kelantan juga aja dah masalahnya. Lah nak pakai ayah hendak pula. Sebab dia abang dia. Ayah hendak pula nasihat. Kata ayah lah ayah, bayar kita jual. Jual habis cerita. Jual RM200,000. Untung sikit, tu beli alpak. Bukan kata suruh beli alpak. Hari pertama bawa alpak lagi lah mengajar satu masjid di Selangor. Nombor saya besar, nombor 83 apa gitulah lebih kurang. Nombor bodoh lah beli ikut orang murah beli lah. Pergi kat masjid tu nombor sekian 26 nombor dia. 2 akun mana mahal. Tengok. Tu stiker. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta alpak dibuat banyak. Kata nak beli apa? Kita rasa kita dah hebat tu. Naik alpak pergi mengajar kuliah subuh. Tengok kereta dia alpak sebiji sama dengan aku 2.4. Nombor comel lagi. Innalillah tepi tu. Dia muat banyak kok. Sekarang ni saya tak bawa lah. Bawa main juga. Main aku kata. Saya bawa main lah. Ini alpak buat lori banyak. Jadi ada wildfire tak payah rasa glamour dengan wildfire lah. Sebab banyak saya sisi wildfire muat tu Cina mati. Cina mampu kan. Ketong dia menangis tu. Wildfire bagus. Itu sih. Banyaklah itu. Bunga penuh tangan tu. Pelang. Wildfire pun. Jadi kalau setakat ada wildfire tak payah sombong ada. Sebab awak mesti banyak ya. Ustaz tak payah sombong lepak mulu. Orang buat isi banyak. Jadi tak ada pelik lah. Ada orang ada wildfire tak payah sombong. Orang ada alpak tak payah sombong. Sebab ada orang ada helikopter. Helikopter tak payah sombong sebab orang ada jet peribadi. Nak sombong apa? Tak. Jadi kita buatlah ikut hak kita, kemampuan kita. Tak payah nak sombong. Kalau keperluan silakan, tak ada masalah.
walaupun membeli bau, beli pas kok, ya anak aku 25 orang, bini aku ada 4 orang, saya tak masalah, beli pas biji. Tapi cari tempat parking lah, saya tak boleh parking. Lah sekali. Sama ada besar atau kecil, jangan kita nak tunjuk kat orang, takut nanti orang dengki. Setelah itu mereka menggalakkan orang lain pula supaya memusuhimu. Untuk itu mereka suka menabur fitnah dan berita-berita bohong, dan seandainya mereka suka kepadamu maka itu hanya satu kepura-puraan sahaja, dan jika mereka marah kepadamu maka yang tersimpan dalam hati mereka lebih daripada apa yang mereka zahirkan lagi. Menanya itu adalah kepura-puraan dan hanya lakonan semata-mata. Sebab itu berhati-hati dalam memilih kawan. Sebab dinul mar'i khaliluhu, kata Nabi SAW. Agama seseorang itu bergantung juga kepada sahabat. Handai dia, kalau kawan dia itu baik, lama-lama dia akan jadi baik. Kalau kawan dia itu nakal, lama-lama dia akan jadi nakal. Kecuali memang kamu power boleh. Imam Syafi'i pesan, kalau kamu tak boleh nak mengubah orang yang tak sembahyang, jangan kamu berkawan dengan orang tak sembahyang. Hatta jangan berlindung di bawah rumah orang yang tak sembahyang walaupun hujan lebat. Hujan lebat ni pun, kalau orang tua rumah tak sembahyang, jangan duduk di bawah salur rumah dia untuk berteduh daripada air hujan. Sebab tidak ada barakah, bahkan kau mengundang murka Allah. Sebab bila kau berteduh di bawah tu, Allah nak bagi pahala ke tuan rumah. Sebab kau selamat daripada hujan. Sedangkan Allah murka kat dia, kau jangan berteduh di situ. Burung pun kalau jangan bertenggek di situ. Dengan perintah Allah. Siapa macam tu sekali. Kalau kamu tak boleh nak merubahnya, boleh kalau kita mampu untuk merubah, kawanlah dengan dia, siapa lagi nak ubah kan. Tapi kita kena kuat lah. Kita pergi mancing, mancing kita tak minat mancing, tapi lama-lama kita akan jadi minat mancing. Sekarang mancing tu ikan tak dapat, apa yang kita makan? Maggi isap okok, Maggi isap okok, itu je. Ikan tak dapat, Maggi lah. Apa Maggi? Agah masuk ke muka, isap okok. Lama-lama kita pun isap okok. Lama-lama dia akan terpengaruh. Kalau baik, baik. Kalau nakal, nakal lah. Kawan dengan orang jual minyak wangi, tak beli pun tak apa, baju-baju kamu akan wangi. Kawan dengan orang logam, walaupun kamu tak buat pulangan, lalu duduk di situ sama-sama dengan dia, percikan dia akan mencarikan kain kamu dan juga akan membaukan bau yang busuk daripada apa yang dia buat. Sebab tu hati-hati, dan dalam memilih kawan, terutama sekali anak-anak kita tolong hati-hati ya. Dia pilih kawan yang baik, kerana dia akan mempengaruhi kehidupan dia dan juga mempengaruhi kehidupan yang lain. Wallahu alam. Sekolah itu dulu untuk kali ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dengan kasih rahmat Allah berkati kehidupan bulan Rajab, Syaban dan sampai kita ke bulan Ramadan al-Mubarak. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.